Jadi dia cerita semua habis rahsia hidup dia. Assalamualaikum, hi, welcome to my YouTube channel. Aceh here. Okay, video kali ni Aceh nak cerita pasal satu buku ni. Tajuk dia Can You Keep a Secret? Buku ni salah satu buku favourite Aceh. Dan buku ni Aceh dah baca sampai 3 kali. Buku ni ditulis oleh Sophie Kinsella. Sophie Kinsella ni merupakan penulis favourite Aceh lah. Mostly buku dia memang Aceh suka gila. Salah satu buku dia yang Aceh suka adalah Can You Keep a Secret ni lah. Memang best gila buku ni bagi Aceh. Sebab karakter dia, storyline dia. Aceh baca buku ni sampai pukul 5 pagi. Tak sedap waktu kita dah lewat. Duk ralik baca sebab buku ni memang lawak. And then karakter dia tu Aceh rasa macam ada persamaan dengan diri Aceh ni. Cik, wah. Sinopsis buku ni menceritakan tentang ada seorang wanita ni, perempuan ni, nama dia Emma Horrigan. Emma ni dia pergi company retreat. Lepas tu dia ni macam kena naik flight lah. And then waktu dia naik flight tu, tiba-tiba flight tu dia bergoyang yang teruk lah. Sampaikan pilot bawa kapal terbang tu pun dia bagi warning dekat passenger semua. Emma ni dia takut naik kapal terbang, jadi dia gelabah gila lah bila waktu flight tu bergoyang. And then dia punya takut tu sampai dia rasa macam ada penyesalan hidup dalam hidup dia. Jadi dia cerita semua habis rahsia hidup dia. Dia cerita dekat orang yang duduk sebelah dia. Orang sebelah dia tu dia tak kenal pun, tak pernah berjumpa pun. Tapi tanpa disangka, takdir dia dengan orang tu bertemu balik. Jadi apa akibat yang dia terima disebabkan rahsia yang dia cerita dekat orang sebelah dia tu. So for those readers, spoiler alert. Okay, kisah ni bermula di mana seorang wanita, karakter utama, nama dia Emma Horrigan. Dalam hidup ni siapa yang tak ada rahsia? Semua orang ada rahsia. Rahsia-rahsia yang kita simpan tu macam kalau mak kita tanya, mak masak hari ni sedap tak? Padahal masin, tapi kita kata sedap. Ataupun kawan hang tanya hang, aku pakai baju ni, nampak aku gemuk tak? Kita pun kata macam, tak adalah, okey je, sebab nak jaga hati dia. Walaupun rahsia ni nampak macam remeh, tapi kalau dapat tahu dekat orang lain, benda ni boleh bawa efek yang besar dekat kita. Jadi permulaan cerita Can You Keep a Secret ni, Emma Horrigan ni dia ada dalam bilik meeting. Emma Horrigan ni dia merupakan pekerja dekat satu company ni. Okey, kisah ni bermula di mana Emma Horrigan ni, dia ni banyak sangat rahsia yang disimpan. Antaranya adalah beg cashback dia tu adalah fake. Dia rasa macam dia dengan boyfriend dia macam Barbie dan Ken. Dia habaq dekat boyfriend dia, kata berat dia 60, padahal berat dia 70. Tapi dia tak mau boyfriend tahu sebab dia kononnya nak diet. Kalau colleague dia buat dia marah ke apa kan, buat dia annoyed ke apa, dia akan tuang air oren dekat pokok colleague dia tu. Pokok kat meja lah maksudnya. Dia pernah mimpi basah roommate dia dan juga kawan baik dia nama Lisi, dan dia tak faham sepatah haram pun apa yang laki kat depan dia ni cakap. Emma ni waktu sekarang ni dia ada dalam bilik meeting. Kira dia ni kena pergi ke company retreat dan buat presentation dekat satu company ni nama dia Glen Oil, company minyak lah. Emma ni dia bekerja dekat satu company, nama company tu Panther Prime. Panther Prime ni dia punya produk adalah dia keluarkan air energy. Jadi kerja Emma ni dia kena buat presentation, kononnya nak buat collaboration dengan Glen Oil ni. Emma ni dia kerja di bawah department marketing. So dia ni assistant marketing lah. Lepas tu satu hari tu bos dia nama Paul. Paul ni kata, okay, siapa nak pergi buat presentation dengan Glen Oil ni dekat satu tempat ni. Semua orang tak mau pergi. So and then macam Paul ni dia kata, okay, siapa yang pergi ni ada peluang untuk naikkan jawatan. So Emma ni dia tak pernah pergi company conference ke apa. Jadi sebabkan Paul ni dia kata, okay, hampa ada peluang untuk naik jawatan kalau pergi presentation ni. Jadi dia pun macam okay, volunteer. Tapi waktu dia dalam meeting tu, dia tak faham satu apa pun yang Glen Oil ni tengah present. Emma ni dia macam bengong and clumsy sikit lah karakter dia. Kira collaboration ni kalau hang dapat, kira a big deal lah. Walaupun dia tak faham apa yang orang tu present dalam meeting ni, tapi dia macam still take notes lah. Kok lah macam benda ni, point-point ni penting. Jadi dia ni macam actually dia tak tumpu perhatian 100% sebab dia rasa tak selesa. Kenapa dia rasa tak selesa? Sebab dia pakai G-string yang ketat.
Spender dia kata. Okay, sorry kalau hampa rasa part ni loklak, tapi yelah cerita dalam buku. Dia pakai G-string ni ketat sebab boyfriend dia bagi hadiah dekat dia waktu hari Christmas. Disebabkan dia tipu boyfriend dia, kata berat dia 60 tapi sebenarnya 70. Jadi boyfriend dia ni pi beli G-string ni, and then tanya seller lah, kata oh girlfriend saya berat 60, dia pakai size apa. Jadi bila boyfriend dia bagi hadiah ni, dia tak sampai hati lah tolak sebab boyfriend dia bagi G-string yang silk kot, G-string sutra. Lepas tu dia ni pun macam tak apalah, pakai je lah, muat kot. Bila dia pakai macam ketat lah, so dia fikir macam alah tak apa, nanti lama-lama longgar lah. Bila dia pakai tu dia dah rasa tak selesa dah. Waktu tu dia fikir kata okay, sekarang ni dia ada dua pilihan. Sama ada dia macam terus terang dekat boyfriend dia, kata dia berat 70, ataupun pakai je benda ni dan kena potong lah semua tag size dekat baju-baju ni, so that boyfriend dia tak find out yang kata size dia yang sebenar. Jadi memandangkan dia pakai, maknanya dia dah buat pilihan yang kedua lah. Punya gigihnya tak mau kata boyfriend dia tahu yang dia berat 70, dipotong habis semua saiz dekat baju dia. Waktu dia dalam sakit tu dia fikir alah tak apa, lain-lain merah ni macam sikit je, lama-lama hilang lah. Dia sanggup menghadapi kesakitan dia tu, so that boyfriend dia tak tahu kata dia ni berat 70. Bungok lah perempuan ni. Dalam dia duduk dalam kesakitan tu, tiba-tiba macam yang present tu dia macam stop lah, and then semua orang macam tengok dia. Lepas tu dia ni pun macam apa tadi? Cakap apa tadi? And then dia pun katalah, kami tak rasa yang Glen Oil ni patut collaborate dengan painter company, sebab kami company minyak, hang company energy drinks. Macam tak kena lagu tu. Umpama macam Coca-Cola nak collaborate dengan Petronas, macam tak kena lah. And then Emo ni dia macam gelabah lah. Dia kata ish, benda ni big deal kepada dia, sebab dia nak sangat naik jawatan. Kenapa dia nak sangat naik jawatan ni? Sebab dia nak impress keluarga dia. Kenapa dia nak impress keluarga dia? Yang tu kita cerita sekejap lagi. Jadi dia pun macam kena cari idea macam mana nak pujuk company ni. Dia pun macam tak. Aku rasa memang company kami dengan company hampa memang collaboration yang sangat sangat ngam. Okay, aku akan explain benda ni. Kenapa? So dia pun macam ambil lah air dia tu. Lepas tu dia pun macam present lah. Dia kata air ni sangat energetic, sesuai dengan company minyak ni. Kenapa? Sebab dia ni macam sedap, air ni sedap, and then minyak kan macam kalau kita tengok dia macam energetic, dan air ni kena, air ni pun energetic. Tak percaya hampa rasa. And then dia ambil lagi satu tin tu, dia buka, ayak tu macam percik. Ayak tu percik kena dekat bos Glen Oil ni. Dia ni pun macam oh my god. Gelabah lah dia. Kata sorry, aku tak sengaja, benda ni percik sendiri. Lepas tu bos ni pun macam speechless lah, tak boleh nak kata apa kan. And then Emo ni pun macam dia rasa bersalah. Dia kata tolong jangan beritahu bos aku. And then kira meeting tu habis dekat situ je. Kira macam Emo ni dia tak berjaya lah convince yang company Glen Oil ni untuk collaborate dengan company dia. Jadi dia balik tu dalam keadaan yang macam frustrated. Dia kata habis lah, macam mana ni, nanti aku tak naik lah jawatan. Lepas tu bad mood lah, sebab yelah dia dah terbagi tumpah, tertuang ayak dekat muka klien hang. Jadi waktu tu dia duduk fikir lah, habis lah nanti mestilah dekat company tu semua akan salahkan aku, kata benda ni tak berjaya. Kata aku nak cerita apa ni. Sambil-sambil dia duduk fikir tu, dia tengah duduk dekat bar tau. Dia duduk dekat bar airport sementara tunggu flight dia. Dalam dia duduk fikir masalah ni, tiba-tiba mai lah seorang flight attendant ni, perempuan. Jadi dia macam senyum je lah, senyum and tegur apa semua, cakap hi, macam tu je lah, simple greetings je lah. Dalam dia duduk fikir masalah dia yang dia tak berjaya untuk present company dia punya collaboration. At the same time dia ni macam gelabah tau, sebab dia nak kena naik flight balik. Dia ni tak suka naik flight, sebab dia rasa nervous. Tiba-tiba ada announcement panggil flight sekian-sekian akan berlepas tidak lama lagi. Jadi minta semua penumpang untuk datang ke pintu masuk. Jadi dia pun pi and then dia ni macam perasan yang waktu dia on the way tu macam ramai orang duk tengok dia dan sengih-sengih. Jadi dia ni macam buat tak tahu je lah. Tu dia masuk flight dia, and then dia nampak yang FA, flight attendants yang dijumpa dekat bar tadi. Lepas tu dia pun macam tegak lah kan, tak sangka kita
kita dalam flight yang sama. Dah. And then flight attendant tu dia macam, muka dia macam ni, macam dia macam tu. Dia macam nak bagi tahu something tapi rasa bersalah. Lepas tu flight attendant ni pun macam aku nak beritahu hang yang baju hang terbuka dan nampak baju dalam hang warna pink. Lepas tu Emo ni dia macam baru perasan, dia macam tengok, patutlah semua orang duk tengok dia. Dia ingatkan orang dekat sini semuanya friendly. Lepas tu dia macam, could this day get any worse? Dah lah aku presentation tak okay. Lepas tu aku dah nervous naik flight ni. Lepas tu macam baju aku terdedah pula. So flight attendant ni tanyalah, hari ni hang bad mood lah. Okay, tak apalah, hang nak tak upgrade hang punya seat? Aku bagi hang percuma. Tu Emo ni pun macam, boleh ke macam tu? Boleh, tak ada masalah. Selalunya kami boleh je bagi kat siapa-siapa, dekat orang ke apa ke, bila seat tu kosong. Tapi hang janganlah kecoh, hang jangan beritahu siapa-siapa. And then Emo ni pun macam, duduk first class. No, okay dia kata. So flight attendant tu pun macam escort lah dia. Okay, hang duduk dekat seat sebelah passenger ni. Lepas tu Emo ni pun kata, ni ke macam ni ke first class? And then flight attendant kata, tak, ni bukan first class, yang ni nama dia business class. Dia pun macam, okay lah, first time aku dekat business class ni. Syok lah. And then flight attendant tu kata lah, hang nak champagne tak? Aku tuang kat hang champagne. Dia kata boleh juga. Lepas tu flight attendant tu tanya lah orang sebelah dia. Orang sebelah dia tu lelaki, pakai hoodies, kira macam tutup lah, tutup kepala. Lepas tu macam menyorok lah. Flight attendant tu tanyalah, cik nak air juga ke? Nak champagne juga ke? Lelaki tu macam dia kata, okay tak apa, saya tak mau apa-apa. And then Emo ni pun macam, kalau macam tu aku nak 2. And then flight attendant dia pun macam, okay aku bawa 2 champagne dekat hang. So berlepas lah kapal terbang ni. Dalam perjalanan kapal terbang ni, tiba-tiba ada yang lagi seorang flight attendant, dia promote satu bilik conference, bilik VIP kat airport. Kira bilik VIP ni selalunya macam business, orang-orang bisnes ni selalu buat meeting apa semualah. Jadi dia ni duk promote lah dekat Emma ni. So sebab kan flight attendant yang tolong Emma kata duduk tempat ni jangan beritahu siapa-siapa tu, Emma ni pun dia macam cover line lah. Dia kata, syok bilik ni. Aku pun tu lah, dia bisnes. Aku selalu meeting dengan team aku. Jadi dia ni pun duk berlakon lah, kata dia ni ada bisnes lah, business woman lah, kononnya kaya lah. Bila orang berlakon kaya macam, bilik ni boleh tahan lah, best. Itulah, I selalu meeting dengan team I. Jadi flight attendant tu pun kata, puan nak book ke bilik meeting ni? Saya boleh book sekarang. Tu Emo ni macam, alamak, tak apa, kami dah meeting. Hari ni aku bagi cuti dekat staff aku, sebab dia pun kerja keras sangat kan, duit juta-juta. Jadi macam tu je lah conversations tu. Tiba-tiba kapal terbang tu dia kena langgar awan tau. So dia bergoyang teruk gila. Jadi Emo ni kan dia takut naik flight. Jadi dia macam dah gelabah. Dia macam, dia dah pegang orang sebelah dia ni. Lepas tu dia macam, alamak, kapal terbang ni nak terhempas ke? Kapal terbang ni nak terhempas ke? Dia tanya orang sebelah dia. And then orang sebelah dia tu laki tu macam dia kata, tak tahu, aku tak pernah melalui benda ni. Ni first time ni flight jadi macam ni. Lepas tu tiba-tiba pilot pun bagi announcement, kata okay, minta penumpang semua bawa bertenang sebab kita akan bakal mengalami goyang ke goncang ke turbulence lah. Turbulence yang kuat, memang kuat sangat, sampai rasa macam dia pun ni memang dah nak terhempas lah. Semua dah kena pakai seat belt dah, sampai yang oksigen tu pun dah keluar dah. Jadi macam memang umpama macam dia pun ni memang nak terhempas. Waktu tu kira macam Emo ni memang mengucap lah. Dia macam oh god. Rasa macam naik roller coaster, macam terjunam tu. Lepas tu dia nampak pula yang penumpang-penumpang lain ni, ada yang dah sampai baca doa, ada yang sampai dah peluk dah dengan orang sebelah mereka. Semua pakai takut lah. Jadi dia pun macam, alamak, habislah kita akan mati. Jadi sebab Emo ni dia takut sangat, so dia macam dia communicate dengan lelaki dekat sebelah dia tu je lah. Dia macam, ini ke muka yang terakhir yang aku akan tengok, muka lelaki dekat sebelah aku ni. And then dia kata, alamak, habislah kita, matilah kita akan mati ni. Dia cakap macam tu kat lelaki tu. Lelaki tu pun macam bagus lah, dia macam cuba nak tenang kat Emo ni. Dia kata, tak, kita akan okey. Okay, kita hamba pun tenang, kita akan okey.
Emo ni dia sampai menjerit tau. Dia cakap kuat lah. Orang tengah panik. Dia macam kata, habislah hidup aku, sia-sianya hidup aku. Aku baru umur 25 aku tak capai apa-apa lagi. Aku tak sampai umur 30 lagi. Dan aku tipu yang kata aku ni businesswoman. Sebenarnya aku tak businesswoman. Aku baru tipu je flight attendant tu tadi. Dan dia cakap semua yang dalam hati dia tau. Aku hutang bapak aku 4,000 dekat company yang aku kerja. Aku tak faham masuk logistik. And then Emo ni pun dia kata aku tak pernah climax bila have sex dengan boyfriend aku. Lagi tu macam, sorry, part tu mungkin sensitif sikit. Tapi dalam buku. And then Emo ni pun dia kata, oh sorry, aku tak boleh tahan benda tu kah. Lagi tu pun macam, tak apa-apa, it's okay. Asalkan hang tenang, okay? Bok tenang. Lepas tu Emo ni dia macam tak boleh stop cakap tau. Dia pun macam, okay, aku kena tenang. Aku kena kira something ke apa ke untuk buat aku tenang. Okay, 1, 2, 3, 4. Lepas tu keluar lagi satu rahsia. Dia kata, aku rasa aku tak pernah buat parents aku bangga dengan aku. Mungkin sebelum ni dia pun pernah bangga dengan aku, tapi sekarang ni dia pernah tak bangga dengan aku. Mungkin sebab sepupu aku nama Carrie duduk dengan kami. Dan Carrie ni dia macam terror dalam semua benda. Champion swimming lah, champion tu lah, champion ni lah, semua dia champion. Aku ni satu apa pun aku tak ada. Dulu aku ambil course fotografi, tapi sekarang ni aku buat marketing, tak ada kena-mengena langsung. Aku ingatkan aku akan berjaya dengan fotografi. Ada seorang colleague aku ni, nama dia Artemis. Artemis ni dia boleh ambil meja baru, sedangkan meja aku lagi teruk daripada meja dia. Tapi dia ambil meja tu macam dia buat tak tahu je. Aku kadang-kadang sakit hati dengan dia. Aku tuang air oren dekat pokok, dekat atas meja dia. Aku ada seorang kawan dekat office ni, nama dia Katie. Katie ni dengan aku ada secret code. Kalau Katie ni dia main kat aku, dia cakap benda ni, aku nak minta tolong hang tengok nombor-nombor ni. Tu maksud dia ajak curi tulang dan kami pergi minum Starbucks. Kopi dekat office aku ni memang teruk gila. Rasa macam nak muntah, rasa macam racun je kan. Teruk gila. Aku join book club, dan book club aku tu baca buku Great Expectation. Aku tak pernah baca pun buku tu. Aku baca at the end of the book, dan aku bagi tahu yang kata aku dah baca. Jadi dia bagi tahu lah semua rahsia ni punya. Memang banyak lah rahsia yang Emma ni dia dah cakap dekat lelaki kat sebelah dia tu. Tiba-tiba flight attendant main macam, Puan, kita dah landing dah, kita dah sampai dah. Lepas tu dia pun macam, kita dah sampai dah. Lelaki dekat sebelah dia tu pun macam, kita dah sampai macam lama jugalah. And then Emo ni pun kata, so kita tak mati lah kan? Lelaki tu pun macam, tak, kita tak mati. Kita dah sampai, kita dah landing, kita dah boleh keluar dah pun. Lepas tu Emo ni pun macam, sorry lah pasal apa yang aku cakap tadi. Lelaki tu macam, tak apa, hang patut stop aku daripada bercakap tadi. Lelaki tu pun macam balas, dia kata, aku nak, tapi macam nampak macam susah je nak stop hang tadi. So macam, tak apalah, biar hang bercakap je lah. Lepas tu Emo ni pun kata, malunya aku beritahu hang semua benda yang baik-baik dalam hidup aku. Dan lelaki tu pun kata, tak apa, yelah sebab kita macam tengah nervous kan, mestilah macam kita tak sedar apa yang kita cerita. So Emo ni pun macam, tak apalah, aku bukan kenal pun lelaki tu. So macam okay je lah. So dia macam move on je. Dia keluar lah daripada flight tu. So bila dia dekat airport tu, dia keluar macam dekat pintu gate tu. Lepas tu dia dengar ada orang panggil nama Emma. And then Emma ni dia macam tunduk je kan. Dia buat tak tahu je. Dia dengar benda tu tapi dia buat tak tahu. Waktu tu dia fikir apa tahu. Dia kata, kat sini mesti ramai nama Emma kan. So bukan akulah kot. Macam kalau kita dengar nama kita kan, tak kisahlah macam betul ke tak kita. Kita mesti tengok, siapa panggil aku kan. Tak. Perempuan ni dia macam bengong tak. Dia kata, sini nama Emma tu ramai kot. So macam bukan aku. Dia macam tu. Lepas tu orang tu macam duk panggil Emma kan. Dia kata, aku ke? Lepas tu baru dia tengok, rupanya boyfriend dia yang panggil dia. Boyfriend si Emma ni nama dia Connor. So Connor ni mai sambut Emma dia dekat airport. Emma ni macam terkejut, kenapa hang dekat sini kan? Lepas tu Connor dia kata, tadi aku call airport tanya pukul berapa hang nak sampai. Tapi macam hang lambat sampai sebab dia kata kapal terbang hang goyang. Jadi aku risau sangat dan aku rasa macam aku bakal kehilangan hang. Sebab tu aku ada kat sini. Lepas tu Emma ni pun macam, tak ada apa, kami okey je. Cuma macam, yelah tadi goyang sikit. And then Connor ni pun kata, disebabkan benda ni, dia buatkan aku menyedari sesuatu. Connor ni kata,
aku sedap betapa pentingnya hang dalam hidup aku. Jadi bila aku dapat tahu kata macam umpama macam hang ni nak mati, jadi aku pun rasa macam aku tak boleh hidup tanpa hang. Jadi aku pun nak. And then Emo ni macam, oh my god, kau ni nak propose dekat aku ke? Oh my god, dia nak ajak aku kahwin dengan dia ke? Oh my god, aku tak bersedia lagi ni. Oh, rambut aku macam tak cantik ni. Tapi tak apalah, okey je. Tapi sebab dia nak melamar aku, so macam aku okey, aku sedia. Okay, stand by. Okay, sabar, bawa tenang. And then kau ni dia kata, aku rasa kita patut duduk bersama. Emo ni pun macam, okay. Emo tu sampai reaction dia macam tu, dia macam speechless. Dia tak tahu macam Emo ni sampai dia tak tahu nak bagi reaction apa. Jadi dia sebenarnya dia tak mau benda ni, dia tak setuju benda ni. Jadi dia pun macam cakap, okay, aku pick up dulu benda ni. Konon ni pun macam, yes, kita kena duduk bersama. Aku tak mau dah kita duduk asing. Kita kena duduk bersama. Dia tak mau tahu benda ni. Dia rasa macam benda ni macam huge step. Sedangkan, tapi yang peliknya, dia harap kata Connor ni propose kat dia. So dia pun baliklah dengan Connor ni, balik rumah dia. Jadi dia macam Connor ni macam teman lah dia tidur bersama kan. And then pagi tu bila dia bangun, macam biasalah dia bangun. And then Connor ni pun macam main dekat dia. And dia cakap lah, okay, kita kena cari tempat yang sesuai untuk kita berdua duduk. Dia pun macam Emo ni pun kata, aku tak kisah, hang pilih je lah kan. And then Connor ni macam, aku ada surprise dekat hang. Aku ada beli 2 tiket untuk konsert jazz. And then Emo ni pun macam, oh yeah. Salah satu rahsia dia adalah dia macam Connor ni selalu bawa dia pergi konsert jazz tau. Tapi sebenarnya dia tak suka konsert jazz. Tapi disebabkan Connor ni suka, jadi dia macam selalulah nak pergi dengan Connor ni. So Connor ni ingat macam dia ni dah jadi macam suka jazz, padahal dia tak suka. Dia pun macam reaction dia macam, yeay, konsert jazz, bestnya, beli 2 tiket untuk kita. Tapi Emo ni dia macam pick up positif lah. Dia kata, mungkin lah satu hari nanti aku akan suka jazz. Mungkin bukan sekarang, tapi lama-kelamaan mungkinlah aku akan suka. And then Connor ni pun macam, jomlah bersiap, kita pergi breakfast kan. Emo ni kata tak boleh, aku ada birthday lunch dengan family aku. Hari ni birthday mak aku. Connor ni pun macam, okay, tak apalah, nantilah kita jumpa lagi. Macam tu je lah. Lepas tu Emo ni pun bersiap, dia pergi jumpa family dia.